بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan perbincangan dan perbahasan kita daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullah, yang diringkaskan oleh Dr. Ahmad Khani. Baik, jadi kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan penciptaan malaikat. Kita dah sebutkan perkara-perkara yang penting berkenaan dengan malaikat yang perlu kita tahu, dan kita dah sebutkan ciri-ciri ataupun sifat-sifat malaikat, nama-nama mereka, dan juga kita dah bincang juga perbincangan berkenaan dengan nama yang ada perselisihan di kalangan ulama, seperti malaikat yang dinamakan Ridwan, adakah ianya sabit sebagai malaikat, merujuk kepada malaikat yang menjaga syurga. Malaikat Raqib dan Atid, adakah ianya nama ataupun sifat? Yang rajahnya kita dah bincangkan, ianya adalah sifat. Baik, dan kita bincangkan juga apa yang disebut sebagai Harut dan Marut. Yang rajahnya Harut dengan Marut adalah malaikat, berdasarkan nas dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Nas menyebutkan وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ. Disebut dengan jelas malak, dengan lafaz ataupun dengan nas, iaitulah apa? Malaikah. Harut dan Marut adalah malaikat. Baik. Kemudian kita sebut juga nama malaikat Izrail, yang ada perbahasan di kalangan ulama, tetapi tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan berkenaan dengan nama Izrail. Yang datang adalah malaikat maut, malakul maut. Baik. Dan kita bincangkan juga berkenaan dengan adakah malaikat mati. Maka kita dah sebutkan bahawasanya malaikat termasuk daripada makhluk, dan makhluk tidak akan kekal, akan mati. Dan kita dah sebutkan juga berkenaan dengan perkara-perkara berkenaan dengan malaikat secara umum dan secara terperinci sebelum ini. Baik. Kemudian kita nak lihat apa yang kita sebutkan sebelum ini, berkenaan dengan secara umum kita sebutkan sebelum ini berkenaan dengan ibadat dan tabiat malaikat itu sendiri. Baik. Jadi kalau kita lihat malaikat ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala secara tabi'i. Tabi'i, secara tabiatnya malaikat ini diciptakan di atas apa? Ketaatan kepada Allah. Yang kita katakan Allah Taala tak jadikan pada malaikat ini qudrah untuk melakukan maksiat. Laisa ladaihim al-qudrah 'ala al-'isyan. Malaikat tidak ada qudrah, kemampuan untuk melakukan maksiat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Dalil menunjukkan malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Dan malaikat bukan setakat tak bermaksiat kepada Allah, bahkan malaikat ini diciptakan Allah secara tabiatnya adalah mentaati Allah. Maksudnya kalau kata malaikat, dia takkan bermaksiat kepada Allah. Baik, ada persoalan.
Macam mana dengan Harut dan Marut? Adakah mereka malaikat yang bermaksiat kepada Allah dengan mengajarkan orang, mengajarkan manusia sihir? Jawapannya tidak. Tidak ada pertentangan. Kerana malaikat Harut dan Marut, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 102, mereka adalah ujian. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa yata'allamuna minhum ma Allah Ta'ala sebut wa yata'allamuna minhum ma sihir yang diajar oleh kedua malaikat tersebut adalah dengan tujuan fitnah, dengan tujuan mihnah, ikhtibar, ujian. Jadi dia adalah perintah Allah. Bukan kita kata terkeluar daripada perintah Allah. Perintah Allah kepada malaikat Harut dan Marut supaya menguji manusia ketika itu dengan mengajarkan sihir. Ketika itu sahaja. Dia tidaklah kita kata setelah itu Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat untuk ajar sihir. Tak, kan? Tak jadi. Tapi ketika itu sebagai tujuan fitnah, ujian. Jadi itu tak bertentangan dengan surah At-Tahrim ayat 6. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu dia diciptakan Allah secara tabiatnya mentaati perintah Allah. Dia tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi yang diperintahkan Allah kepada malaikat ketika itu kepada Harut dan Marut adalah untuk menguji manusia dengan mengajarkan sihir. Sebab itu dalam nas itu disebutkan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami adalah hanya saja kami ini adalah apa? Fitnah, ujian. Fala takfur, jangan kamu kufur. Kan? Itu malaikat sebut. Menunjukkan tak bertentangan dengan surah At-Tahrim ayat 6. Kerana Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menguji manusia. Jadi itu jawapan kepada persoalan bagi orang yang mendakwa. Ada orang yang bertanyakan, adakah Harut dan Marut itu bermaksiat kepada Allah? Ada pun riwayat-riwayat yang menjelaskan kononnya ataupun riwayat-riwayat yang mengatakan malaikat Harut dan Marut itu bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala murka mereka dan sebagainya. Kesemuanya adalah riwayat Israiliyat yang tidak boleh diterima. Termasuk dalam kategori Israiliyat yang bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bercanggah dengan akidah Islam. Bercanggah dengan Nas. Jadi tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kan? Baik. Dan kalau kita tengok balik, ada juga pandangan malaikat yang mengatakan bahawasanya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencipta malaikat ini dalam, kita kata dalam keadaan sentiasa mentaati perintah Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak jadikan bagi malaikat ini ada melakukan maksiat. Dia tak melakukan maksiat. Dan Allah jadikan perbuatan mereka itu secara tabiatnya, tabiat malaikat itu adalah ketaatan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mentaklifkan ke atas mereka satu bentuk mujahadah yang paling minimum untuk melawan hawa nafsu. Kerana apa? Kerana mereka tidak ada syahwat dan hawa nafsu. Itu kata sebahagian para ulama. Sebab itu kalau kita tengok balik, atas pendapat inilah kalau kita tengok disebutkan oleh sebahagian ulama, antaranya apa yang dinukilkan daripada kitab Lawami'ul Anwar, yang menjadi satu sebab sebahagian ulama berpandangan malaikat tidak ditaklifkan kerana mereka tidak masuk dalam ancaman dan juga janji, kerana mereka sentiasa mentaati Allah. Ini ada satu pendapat ulama. Baik. Tetapi sebahagian ulama lagi i'tirad. Mereka tak setujulah pandangan tadi. Mereka kata malaikat ditaklifkan juga. Tetapi taklif mereka bukan seperti taklif terhadap anak Adam. So taklif, apa maksud taklif? Apa dia kita kata? Bebanan, tanggungjawab. So malaikat juga dipertanggungjawabkan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi taklif yang dipertanggungjawabkan ke atas malaikat tidak sama dengan taklif terhadap anak Adam. Itu perbezaan dia. Itu sebahagian para ulama memberikan apa? Kita kata apa? Memberikan jawapan, maksudnya i'tirad, bagi percanggahan, bagi pendapat yang mengatakan malaikat tidak ditaklifkan langsung.
tak tepatlah. Kerana kalau kita kata malaikat tak ditaklifkan secara mutlak, tak tepat, sebab malaikat itu Allah Ta'ala perintahkan untuk ibadat. Malaikat pun beribadat kepada Allah, bertasbih, kan. Baik, jadi tak tepatlah kita kata. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik, malaikat diperintahkan untuk beribadat dan untuk mentaati Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. So dalil menunjukkan malaikat ditaklifkan. Kan, mereka mentakut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Maksud apa yang diperintahkan itu taklif lah. Maksudnya mereka pun dipertanggungjawabkan dan diperintahkan untuk beribadat. Dalam surah An-Nahl ayat 50. Baik. Jadi kalau kita tengok balik istidlal para ulama daripada surah An-Nahl ayat 50 yang menunjukkan malaikat juga ditaklifkan. Maksudnya diberikan tanggungjawab untuk beribadat. Cuma berbezalah dengan taklif terhadap manusia, anak Adam. Baik. Sebab apa? Al-khauf. Bila dalam surah An-Nahl ayat 50 tu Allah kata yakhafuna rabbahum min fawqihim. So malaikat ni dia takut dekat Tuhan mereka. Dia takut dekat Tuhan. Jadi takut ni al-khauf nau'un min at-takalif syar'iyyah. Khauf, takut ini adalah satu jenis taklif, perintah, ibadat syar'i. Bahkan dia adalah apa? A'la naw' al-ubudiyah. Maksudnya jenis pengabdian ataupun peribadatan yang tertinggi, sebab termasuk dalam khauf. Termasuk dalam kita kata 3 elemen ibadat yang penting juga ada dalam taklif terhadap anak Adam. Kan? Sebab itu kita kata itu menunjukkan apa? Dalil menunjukkan malaikat juga ditaklifkan. So kalau ada orang tanya adakah malaikat ditaklifkan? Ya, jawapannya malaikat juga ditaklif. Tetapi taklif ke atas malaikat tidak sama dengan taklif ke atas manusia. Sebab perbezaan dari sudut apa? Malaikat Allah Ta'ala tak jadikan dia ada syahwat dan hawa nafsu. Tetapi manusia ada syahwat dan hawa nafsu. Malaikat Allah Ta'ala cipta mereka memang secara tabiatnya Allah cipta mereka, malaikat ini dalam keadaan mentaati perintah Allah. Mereka langsung tak bermaksiat kepada Allah. Berbeza dengan anak Adam, berbeza dengan manusia. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan kerana zaluman jahula. Zalum, yakni menzalimi diri mereka sendiri, banyak melakukan kezaliman, meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Jahula, sangat jahil. Jadi perbezaan, kan? Perbezaan antara kita kata dari sudut tabiat, penciptaan. So perbezaan antara malaikat dengan manusia itu jelas. Baik, kemudian dalil yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Allah Ta'ala kata bahawa hum min khasyatihi mushfiqun. So dalil menunjukkan malaikat ni takut Allah, dan bila sebut malaikat takut Allah maksudnya dia ditaklifkan. Dia ditaklifkan maksudnya dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia sentiasa beribadat kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kedudukan malaikat yang kita dah sebutkan sebelum ni dari sudut kedudukan dari sudut tempat di mana malaikat duduk, kita dah bincang sebelum ini, dah kita isyaratkan dalam pembahasan sebelum ni, iaitu di langit. Tempat malaikat ni di langit. Maksudnya pada setiap lapisan langit, 7 petala langit tu adanya malaikat yang duduk. Dan kita dah sebutkan dalil-dalil berkenaan dengan kewujudan tempat yang disebutkan sebagai Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Ianya adalah seperti Kaabah ataupun Baitullah di Mekah. Maksudnya datang lebih kurang 70,000 malaikat akan masuk ke situ, dan bila masuk dan akan bertambah, tidak akan berkurang. So itu menunjukkan kita kata tempat malaikat dan juga banyaknya malaikat yang berada. Dan dalil dalam hadis Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi SAW Mi'raj ke langit, maka Nabi naik ke langit, langit dengan langit-langit, antara langit pertama langit kedua tu ada pintu, ketiga langit keempat sampai langit ketujuh ada pintu. Jibril alaihi salam yang menemani Nabi SAW meminta keizinan pada malaikat yang menjaga pintu langit. Pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah ketujuh. So itu dalil menunjukkan di setiap petala langit itu adanya malaikat yang menghuni.
dan adanya penjaga-penjaga langit yang adalah di kalangan malaikat-malaikat Allah. Baik. Dan kalau kita tengok balik, malaikat ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai kalau kita tengok disifatkan dengan kalau kita tengok sifat-sifat malaikat ini disifatkan dengan dari sudut kedudukan mereka di sisi Allah tu, kalau kita nampak disifatkan dengan mereka ini sebagai ibadullah, hamba-hamba Allah. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, mukramun. Dan kita dah sebutkan bahawasanya sebelum ini kita dah sebut, apabila disebutkan malaikat ini adalah hamba-hamba Allah, maka ini menolak dakwaan golongan musyrikun yang mendakwa bahawasanya malaikat itu adalah apa? Banatullah, adalah anak perempuan Allah. Ta'ala Allah ala ma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, menolak dakwaan yang mengatakan bahawasanya malaikat ini malaikat ini adalah anak Tuhan ataupun sebahagian daripada Tuhan, dan kita kata itu semua adalah bercanggah dengan akidah Islam, bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga kefahaman salaful ummah. Baik. Malaikat juga disifatkan dengan apa? Sifat ubudiyah tadi. Mereka disifatkan dengan perhambaan ubudiyah. Dan mereka disifatkan juga dengan apa? Makhluk Allah yang berkhidmat. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Dan mereka juga disifatkan dengan apa? Penuh ketaatan. La ya'suna ma amara Allah, kan? La ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak bermaksiat kepada perintah Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan termasuklah kalau kita lihat termasuklah kesempurnaan peribadatan malaikat ini yang disifatkan oleh Allah, mereka tidak akan mendahului apa yang diperintahkan oleh Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 27. Mereka apa? Mereka tidak mendahului perkataan ataupun perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, mereka tak mendahului perintah Allah. Dan mereka segera melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa hum la yaf'aluna illa ma yu'maruna bih. Sebab itu dalam kalau kita tengok Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Nabi kata, "Ala tazuruna aktsaru mimma tazuruna? Ala tazuruna aktsaru mimma tazuruna?" Kenapa kamu tak banyak ziarah kami? Kenapa kamu tak banyak jumpa? Maksudnya turun bertemu dengan kami, menziarahi kami. Kenapa tak selalu turun? So Nabi SAW ni maksudnya rindukan malaikat Jibril. Rindukan wahyu yang dibawa oleh Jibril. Jadi Nabi SAW tanya, "Ala tazuruna aktsaru mimma tazuruna?" Kenapa tak selalu turun? Kenapa tak selalu ziarah kami? Kemudian turunlah ayat dalam surah Maryam ayat 64. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Jadi apa yang diturunkan berupa wahyu yang malaikat turun, maksudnya yang malaikat kena turun tu semuanya adalah dengan perintah Tuhanmu. Illa bi amri rabbik. Semuanya dengan perintah Tuhanmu. Wahai Muhammad. Bukan Jibril tu boleh suka-suka turun. Bukan dia boleh suka-suka turun bila-bila masa dia nak turun, tak. Tetapi dengan perintah Allah. Kalau Allah tak perintahkan dia tak turun, maka dia takkan turun. Kalau Allah perintahkan dia turun, maka baru dia turun. Kan? Jadi itu menunjukkan bahawasanya malaikat sendiri adalah hamba Allah yang dia ada maksudnya dia ada peraturan yang dia kena ikut, kan? Dan dia tak boleh turun suka-suka hati.
Rasa-rasa dia nak turun ke tak. Sebab itu Nabi kata kenapa tak turun selalu. Lalu turun ayat Quran, malaikat Jibril, maksudnya apa yang turun berupa wahyu ni, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Apa yang Allah Taala turunkan berupa wahyu ni, iaitu dengan turunnya malaikat Jibril. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menentukan melainkan dengan perintah Tuhanmu, wahai Muhammad. Baik, dan kita akan tengok contoh-contoh peribadatan malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, macam mana ibadat malaikat? Baik, malaikat ini kita dah sebut dia adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Dia ditaklifkan dengan ketaatan, melakukan peribadatan, dan mereka kalau kita tengok balik adalah hamba-hamba Allah yang patuh dan mukramun yang sangat mulia. Antara ibadat-ibadat yang dilaksanakan oleh malaikat yang datang di dalam nas, yang kita tak boleh dapat ketahui melainkan melalui nas, melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah, antaranya adalah tasbih. Tasbih adalah antara bentuk peribadatan malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyifatkan malaikat hamalatul arsh, malaikat pemikul arasy, Allah kata apa? Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yani malaikat-malaikat yang memikul arasy dan yang ada di sekelilingnya. Bila sebut malaikat yang memikul arasy dan yang ada di sekeliling arasy, maksudnya dua malaikat yang berbeza, dua malaikat yang mempunyai tugas yang berbeza, entiti yang berbeza. Malaikat yang memikul arasy satu jenis, malaikat yang mengelilingi arasy satu jenis. Jadi ini kita kata perlu kita perhatikan. Baik. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih. Yang ini mereka sama. Kat sini sepakat. Kat sini kita kata mereka sekali. Sifat mereka ataupun peribadatan mereka buat apa? Bertasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Sebagaimana dalam surah Ghafir ayat 7. Baik. Demikian juga malaikat secara umumnya, kesemua malaikat bertasbih memuji Allah. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dalam surah Asy-Syura ayat 5. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhan mereka. Soalannya kita pagi ini kita dah bertasbih. Kalau kita amalkan zikir pagi dan petang, insya-Allah kita dah tasbihlah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Jadi kita kena contohilah. Kita walaupun kita bukan malaikat, kita manusia, tapi kita contohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibadatnya itu lebih sempurna berbanding ibadat malaikat. Nanti kita akan bincang kenapa ibadat manusia lebih sempurna berbanding ibadat malaikat. Walaupun malaikat kalau kita tengok balik, dia lebih, yalah kita tengok malaikat dia tak buat maksiat kan, kita buat maksiat. Tapi kenapa malaikat kita manusia ni, kata ulama manusia ni, ibadat manusia ni, kalau mereka lakukan ibadat sebagaimana yang Nabi SAW tunjukkan, maka mereka lebih hebat berbanding malaikat. Kenapa manusia lebih afdal, lebih utama berbanding malaikat, sedangkan kita ni banyak dosa, sedangkan kita ada nafsu syahwat. Malaikat tidak ada nafsu syahwat, malaikat tak makan, tak minum, tidak bermaksiat kepada Allah, tetapi kita bermaksiat. Kenapa? Kita akan bincang nanti. Baik. Dan tasbih yang diucapkan dan diungkapkan oleh para malaikat ini adalah sentiasa berlaku. Kalau kita tengok, tidak putus, siang malam dan pagi petang. Sebab itu Allah Ta'ala sifatkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Ini mereka malaikat ini bertasbih siang malam pagi petang, lail wan nahar, malam dan siang, la yafturun, dan mereka tidak futur, tidak bosan, mereka tidak penat. Beza dengan kita kadang-kadang penat, kadang-kadang bosan, kan? Hanya orang yang Allah rahmati sahaja yang boleh sampai tahap mendapat kenikmatan dan kelazatan, kemanisan dalam zikrullah. Semoga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan mereka. Tetapi kebanyakan orang, maksud bila sebut zikir ni, dia
dia apa? Kalau zikir seorang-seorang dia malas. Dia kena buat zikir ramai-ramai. Dia kata kena buat zikir ramai-ramai ni zikir jama'i dia kata. Lalu ni tak boleh nak buat dekat masjid ramai-ramai, jadi kita buat online. Ada juga yang buat zikir ramai-ramai online. zikir jama'i online. Buat ratib ni. Sebab dia kata ustaz kalau seorang-seorang tak seronok dia kata. Seorang-seorang tak semangat dia kata. Kena ramai-ramai. Jadi ni kita lah perangai manusia. Perangai manusia dia tak cukup. Jadi bila dia rasa kurang, dia rasa tak cukup, maka dia mula-mula menokok tambah. Dan dia rasa tak cukup dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW dah ajarkan berzikir ini dilakukan secara bersendirian, bukan secara berjamaah, tapi dia tak cukup. Dikiaskan dengan solat jemaah, dia kata. Dikiaskan dengan hadis-hadis Nabi kata fa'alaikum bil jamaah. Jadi salah. Berzikir maksudnya tidak ada tuntutan daripada nas ataupun daripada syarak untuk dilaksanakan secara beramai-ramai dengan satu suara, dengan satu tekong, tidak ada. Bahkan sabit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam musnadnya ataupun sunannya daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, asar yang sahih, asar yang sanadnya hasan, yang menunjukkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengingkari perbuatan golongan yang berzikir beramai-ramai dengan satu tekong ataupun dengan satu suara ataupun dengan satu tekong tadi. Maka itu tidak diperintahkan. Sebab itu kalau kita tengok balik, itulah tabiat manusia. Dia makin dia rasa kurang, dia rasa tak cukup. Bila dia rasa tak cukup, maka dia nak buat lebih. Bila dia nak buat lebih, kalau ada petunjuk daripada syariat tak ada masalah, tetapi bila nak buat lebih itu dia nak melampaui apa yang Nabi SAW tunjukkan. Ini tak boleh jadilah. Jadi tak diterima amalannya itu, kerana Nabi SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ditunjukkan oleh petunjuk kami, sunnah kami, maka ianya tertolak. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan amalan, sesuatu perkara baharu, amalan baharu di dalam agama, cara zikir yang baru dalam agama ini yang tidak ditunjukkan oleh petunjuk kami, oleh sunnah kami, maka ianya tertolak juga. Kesemuanya tertolak. Baik. Kemudian adakah malaikat, kita dah sebut tadi, mereka berzikir dan sehingga dikatakan bahawasanya antara ibadat yang paling dibanggakan oleh malaikat. Malaikat dia tak apa dia bangga, sebab dia bukan macam manusia. Maksudnya malaikat berbangga-bangga dengan amalan ibadat mereka, maksudnya berseronok dan bergembira dengan amalan ibadat mereka. Yang paling mereka bergembira sekali dan berbangga dengan ibadat mereka adalah apa? Adalah tasbih. Ini ibadat yang paling agung lah di sisi malaikat. Dan di sisi kita juga manusia, maksudnya kita diperintahkan juga untuk bertasbih. Tetapi kita tak diperintahkan untuk berbangga-bangga kan. Tetapi malaikat, maka dia berbangga-bangga dengan ibadat dia. So, kerana dia tak ada, kita kata dia tak ada isu kita kata malaikat ni nak riak ke nak sombong ke, tak ada. Sebab dia memang bukan macam manusia, dia malaikat. Berbeza dengan kita manusia, kita kena tawaduk, kita tak boleh riak, kita tak boleh berbangga ujub dengan amalan kita. So itu ada perintah dalam syarak. Tetapi malaikat tak, kita kata tak ditaklifkan macam kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah As-Saffat ayat 165 hingga 166, malaikat kata apa? Wa inna lanahnu saffun. Sesungguhnya kami malaikat ini, benar-benar kami ini berbaris-baris dalam keadaan bersaf. So, malaikat menyebutkan bahawasanya mereka adalah makhluk Allah, hamba Allah yang berada di dalam barisan, saf, berbaris, tersusun. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Dan sesungguhnya kami, malaikat-malaikat ini, benar-benar kami adalah malaikat-malaikat yang bertasbih, memuji Allah, mentakdis dan menyucikan Allah. Jadi itu menunjukkan apa? Antara ibadat yang disebutkan, diungkapkan oleh malaikat untuk mereka merasa gembira dengan ibadat mereka.
Dan sebab apa malaikat menyebutkan tasbih tadi? Kerana ianya tasbih adalah ibadat yang paling afdal, zikir yang paling afdal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu dzikri afdal? Nabi pernah ditanya, apakah zikir yang paling afdal? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi. Apa yang dipilih oleh Allah kepada malaikatnya, zikir yang dipilih oleh Allah kepada malaikatnya, aw li ibadihi, atau kepada hamba-hambanya, yakni kepada manusia. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi adalah afdal az-zikr. Zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Macam mana pula dengan afdalul zikri la ilaha illallah? Ada pencanggahan ke? Tidak ada pencanggahan. Lafaz secara mutlaknya, lafaz dan juga makna la ilaha illallah lebih afdal. Kerana dia adalah lafaz yang dipilih oleh Allah sebagai lafaz dan kalimah tauhid. Tak ada isu. Tetapi lafaz yang zikir yang berkongsi antara malaikat dengan manusia, ini maksud dia yang paling afdal. La ilaha subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. So kita kena faham kan? So dia tak ada pencanggahan lah. Maksudnya kalau orang kata, tapi bukankah ada hadis yang sebut afdalu zikri la ilaha illallah? Afdal zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Adakah bercanggah dengan hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang afdalu zikr, ayu zikri afdal? Baik, zikir apa yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi. Apa yang dipilih oleh Allah untuk malaikatnya dan hamba-hambanya di kalangan manusia. Maksudnya zikir ni berkongsi antara kita manusia dengan malaikat. Iaitulah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Jadi perbanyakkanlah zikir. Subhanallah wa bihamdi, tasbih. Dan sebab itulah kalau kita tengok balik hikmah kenapa zikir subhanallah wa bihamdi ni dia tak ada limit. Kalau macam zikir-zikir lain tu ada limit, Nabi letakkan limit 3 kali, 7 kali, 10 kali ke 100 kali. Tetapi zikir subhanallah wa bihamdi ni dia special. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat, bahkan ini yang ditahqiq oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, mengatakan bahawasanya zikir subhanallah wa bihamdihi ni dia special. Maksudnya dia tak ada perintah syariat yang membataskan. Maksudnya kalau kita nak sebut, nak ungkapkan, nak baca berapa banyak kali sekalipun boleh, diizinkan untuk kita memperbanyakkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Baik, kenapa? Kerana ianya adalah zikir yang kita berkongsi dengan malaikat. So berdasarkan hadis Sahih Muslim. So dia adalah zikir yang kita berkongsi dengan malaikat yang paling afdal. Kenapa? Kerana ini juga zikir yang paling afdal di sisi malaikat. Baik. Kemudian malaikat juga, kalau kita lihat di dalam nas, di dalam Quran dan Sunnah, malaikat juga salat. Antara ibadat malaikat adalah salat. Sebab itu kalau kita tengok balik di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, ala tusaffuna kama tusaffil malaikatu 'inda rabbiha. Nabi SAW kata, apakah kamu tidak berbaris-baris atau melakukan saf, yakni menegakkan saf, mendirikan saf sebagaimana malaikat yang bersaf, yang berbaris-baris di sisi Tuhannya. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang bagaimana saf malaikat, kemudian Nabi SAW sebutkan, yatimus saful awal fal awal wa yatarassuna fis saf. Nabi SAW sebut tentang maksudnya menyempurnakan saf. Maka ianya adalah tuntutan di dalam ibadat, solat. Khususnya solat jemaah. Sebab itu kita kata kenapa ibadat maksudnya saf ini sangat
sangat sensitif bagi orang yang mengerjakan solat jemaah. Kerana dia tahu ini adalah perintah Allah dan juga perintah yang dilaksanakan oleh malaikat. Kan? Sebab itu kita tengok, tetapi ialah kita kata dalam isu, sebab itu kita tak boleh samakan kita dengan malaikat, kerana kita adanya kekurangan dan sebagainya, tetapi malaikat berbeza dengan kita. So kita tak bolehlah kiaskan antara kita dengan malaikat. Maksudnya sentiasa akan sempurna. Kita akan ada ruang ijtihad dan akan ada ruang perbahasan di kalangan para ulama yang membincangkan tentang isu saf, khususnya melibatkan keadaan-keadaan yang tertentu, keadaan-keadaan yang boleh membawa kepada kemudaratan dan sebagainya. Cuma kita dah sebutkan sebelum ni, ialah kalau SOP sekalipun janganlah sampai melampau-lampau kan. Kalau 1 meter, letaklah 1 meter. Tapi janganlah sampai 3, 4, 6 meter jauhnya, jaraknya. Kalau kita kata perkara itu, kita kata dia melibatkan, kerana dia melibatkan perkara yang kita kata tak boleh kita bermain-main lah. Kan? Tetapi tak menafikan adanya ruang ijtihad. Tak menafikan ada ruang ijtihad. Dari situ kita kata isunya, kita kata balik kepada perbincangan fuqaha, perbincangan ulama dalam perbahasan tersebutlah. Tetapi secara asalnya, maka saf itu wajib disempurnakan. Baik, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat, surah As-Saffat, bagaimana malaikat kita dah sebutkan tadi, wa inna lanahnu safun. Malaikat mengatakan kami berbaris-baris, bersaf. Kan? Dan mereka, kalau kita tengok, malaikat juga rokok, qiyam, berdiri, rokok dan sujud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di dalam Mushkil al-Athar, dan juga At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir daripada Hakim ibn Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi idh qala lahum atasma'una ma asma' qalu ma nasma'u min syai' qala inni la asma'u atita as-sama' wa ma talamu in ta'ittu wa ma fiha mawdi'un shibrun illa wa alaihi malakun sajidun aw qa'imun. Satu hari Nabi SAW menyebut kepada para sahabat, adakah kamu mendengar apa yang aku dengar? Kemudian para sahabat menjawab, kami tak dengar apa pun. Kan? Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mendengar bunyi, yakni bunyi berat langit. Atitus sama ni bunyi berat langit. Maksudnya atid ni macam kita kata, macam kalau orang naik kuda kan, maksudnya dia akan bunyi berat, pelana kuda tu akan bunyi ataupun akan bunyi kuda tu. Maksud menunjukkan beban. So Nabi SAW satu hari Nabi dengar langit ni, maksudnya berat. Dengar bunyi berat langit. Kemudian Nabi SAW sebutkan bahawasanya tidak ada satu tempat pun, maudi'un shibr, yang kita kata sebesar sejengkal, melainkan sebesar sejengkal, seluas sejengkal atau sebesar sejengkal, melainkan di langit itu adanya malaikat yang sujud ataupun tengah qaim, tengah qiyam, tengah berdiri solat. Sini Nabi kata wa ma fiha mawdi'un shibr illa wa alaihi malakun sajidun au qa'imun. Tidak ada satu pun ruang sejengkal yang ada di langit, melainkan akan ada malaikat yang tengah sujud ataupun tengah qiyam. Ini dalil menunjukkan langit ini dipenuhi dengan malaikat. Penuhi dengan malaikat. Maksudnya malaikat yang, maksudnya kita kata apa? Yang beribadat, sujud dan qiyam. Hadis ini kalau kita tengok balik diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkil Athar, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini sebagaimana di dalam Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, kata Syekh, sahihun ala syarti Muslim. Baik. Jadi itu kita kata malaikat solat, malaikat sujud, malaikat rukuk. Dalilnya jelas sebagaimana hadis dalam Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, hadis yang sahih. Baik, kemudian haji, malaikat juga mengerjakan haji. Haji malaikat dekat mana? Bukan dekat Kaabah, tetapi haji malaikat di langit yang ketujuh.
Haji malaikat-malaikat semuanya di langit yang ketujuh. Iaitulah apa? Kalau kita tengok balik, yang dinamakan sebagai Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah At-Tur ayat 4, wal Baitul Ma'mur, wal Baitul Ma'mur. Itu merujuk kepada tempat peribadatan para malaikat. Kaabah bagi malaikat. Di langit yang ketujuh dinamakan Baitul Ma'mur. Kenapa Baitul Ma'mur? Kerana dimakmurkan oleh para malaikat dengan ibadat. Baik, sebagaimana dimakmurkan Kaabah di muka bumi, di Mekah itu dengan peribadatan. Kemudian, kalau kita tengok balik, Imam Ibn Kathir rahimahullah disebut dalam tafsir, sabit di dalam Sahihain, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Al-Isra, setelah Nabi SAW melangkaui ataupun telah sampai atau mencecah sampai ke langit yang ketujuh. So, disebutkan tentang Nabi SAW melihat ke Baitul Ma'mur, dan di situ adanya malaikat yang masuk melaksanakan ibadat haji lah, maksudnya menziarahi Baitul Ma'mur dan beribadat di Baitul Ma'mur sebanyak 70,000 malaikat yang tidak, kita kata apa, tidak akan kembali lagi, yang bila dah masuk maka tak akan kembali, maksudnya tak akan berkurang. Maksudnya nak beritahu tempat tu besar. Sebab itulah disebutkan oleh para ulama, mereka beribadat. Malaikat-malaikat ni buat apa dekat Baitul Ma'mur? Yata'abbadun, yatufun, tawaf. Kemudian apa? Sebagaimana kita ahli bumi, penduduk bumi, manusia yang berada di bumi ni tawaf di Baitullah, kan? Baik. Sebab itu dikatakan juga Baitul Ma'mur adalah Ka'bah ahli sama, Ka'bah bagi penduduk langit. Sebab itu kalau kita tengok balik di dalam hadis Isra itu disebutkan Nabi Ibrahim AS ditemui bersandar di menyandarkan belakangnya di Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Kenapa? Kerana dikatakan kerana oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, kerana Ibrahim adalah dia yang membina Kaabah yang ada di muka bumi, dia yang membina semula Kaabah yang ada di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran sesuai dengan amalannya. Al-jaza' min jinsil amal. Maka sebab itulah Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj, Isra' dan Mi'raj, maka Nabi melihat Nabi Ibrahim duduk di bersandar di Baitul Ma'mur. Sebab itu tempat Nabi Ibrahim ni langit ketujuh. Di mana? Di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur maksudnya Nabi Ibrahim tengah bersandar. Tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Subhanallah. Sebab apa? Sebab al-jaza' min jinsil amal. Baik. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah juga, Baitul Ma'mur ini dia memang setentang ataupun sebaris dengan Kaabah yang ada di muka bumi, Kaabah yang ada di Mekah. Maksudnya dia memang, kita kata apa, memang kedudukannya adalah bersamaan dengan Kaabah yang ada di Mekah. Itu antara perkara yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik. Dan disebutkan juga sebahagian ulama, di setiap langit itu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, adanya rumah. Maksudnya adanya disebut sebagai tempat peribadatan untuk ahli-ahli langit tersebut. Maksudnya malaikat-malaikat lah. Dan dikatakan yang ada di langit dunia adalah dinamakan dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah. Maksudnya berbeza antara Baitul Izzah dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kedudukannya di langit ketujuh. Ada Baitul Izzah kedudukannya di langit dunia. Baik. Dan kalau kita tengok balik sandaran Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah yang menyebutkan bahawasanya Baitul Ma'mur ini dia bertentangan dengan Kaabah di Mekah itu, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, yang diriwayatkan daripada Ibnu Jarir, yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada jalur periwayatan Khalid bin Ararah, bahawasanya seorang lelaki pernah berkata kepada Ali radhiyallahu an, mal Baitul Ma'mur, apa itu Baitul Ma'mur? Kemudian kata Ali, baitun fis sama'i yuqalu lahu ad-durah wa huwa bihiyalil Ka'bah min fawqiha, hurmatuhu fis sama' ka hurmatihi al-baiti fil ard, ka hurmatil baiti fil ard, yusalli fihi kulla yawmin 70,000 min al-malaikah wa la ya'uduna fihi abadan. Baik.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya tentang Baitul Ma'mur. Kemudian katanya, Ali jawab, Baitul Ma'mur ini adalah baitun fis sama. Dia adalah rumah, yakni tempat ibadat, rumah, maksud bait di sini rumah ibadat di langit. Yuqalu lahu ad-durah wa huwa bihayalil Ka'bah min fawqiha. Dikatakan nama lainnya adalah ad-durah dan ianya setentang ataupun bersamaan dengan kedudukan Kaabah yang ada di bumi, maksudnya dia berada di atas Kaabah, maksudnya di langit atas, maksudnya di kawasan Kaabah tu bertentangan dengan Baitul Ma'mur. Baik. Kehormatannya di langit adalah seperti kehormatannya di bumi. Kahurmatil baiti fil ardh. Kehormatan Baitul Ma'mur ni sama seperti kehormatan Kaabah yang ada di muka bumi yang kita pergi buat haji dan umrah. Sebab kedudukan kehormatan dia tu, kemuliaan dia. Dan yusalli fihi kulla yaum 70,000 minal malaikah. Setiap hari akan solat di Baitul Ma'mur ini 70,000 malaikat. La wala ya'udu fihi abada. Maksudnya kalau masuk tu dia tak akan kembali dah. Malaikat dia bukan macam kita lah, tu berbeza dengan kita. Kita kalau pergi, kita akan balik. Tapi malaikat yang sampai situ, dia akan kekal kat situ, 70,000 tu tak akan kembali, akan masuk lagi yang baru. Itu perbezaan dia. Kan? Menunjukkan malaikat sangat banyak. Lepas dia bertambah, 70,000, tak balik. Tak keluar. Kita kalau tak balik, habis lah, kena tangkap lah. Kat Mekah. Tak ada visa pula. Kan, macam dulu-dulu bolehlah duduk dekat Bukit Ajat tu kan, orang petani apa semua duduk kat Mekah, dia tak keluar lah. Tapi sekarang tak boleh kan, dapat kena tangkap dengan polis, kena halau balik lah kan. Kalau ditahan tak ada apa dia permit, tak ada visa, ni siapa ni duduk, kenapa duduk lama, kena balik lah, kena halau. Tak sama kan. Tapi Baitul Ma'mur ni 70,000 masuk, dia tak akan la ya'uduna fihi abadan, dia tak akan kembali dah, dia tak akan keluar dah. Maksudnya dia akan masuk lagi 70,000. Maksudnya tak ada limit betapa banyaknya malaikat. Setiap hari 70,000 malaikat. So banyak tak malaikat Allah? Banyak kan, banyak. Baik, kita pergi Mekah, kita tengok dah ramai. Kita nak tawaf, dah ramai pun kita tengok dah sesak. Tu pun yang keluar balik. Ada yang balik. Kan? Yang ni bayangkan. Baitul Ma'mur ni dia masuk, dia tak balik dah. 70. Tak boleh bayang lah macam mana. Kan? Subhanallah. Baik, hadis ni kalau kita tengok asar ataupun hadis ni mauquf pada Ali, tetapi sanadnya sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Rijaluhu thiqah. Rijaluhu thiqat. Kalau kita tengok balik, semua perawi-perawinya adalah thiqah. Cuma ada perbahasan lah pada Khalid ibn Ar'arah. Ini ada perbahasan dari sudut ilmu hadis, tetapi nak bagi tahu kita kata apa, perawi-perawi yang menyebutkan tentang kedudukan Baitul Ma'mur ini, hadis ini, asar ini, pertama mauquf pada Ali. Jadi Ali tak mungkin Ali akan berpendapat dengan pendapat ijtihad peribadi, sudah tentu Ali mendapat daripada para sahabat. Sebab itu kata para ulama, kalau hadis yang mauquf daripada para sahabat melibatkan perkara ghaib, melibatkan urusan ghaib, urusan kiamat, urusan berkenaan dengan malaikat, berkenaan dengan benda ghaib, maka hukumnya adalah marfu'. Kalau sanadnya sahih, maka hukumnya marfu'. Mauquf tetapi hukum dia marfu'. Maksudnya matan dia tu ataupun kita kata konten yang terkandung dalam hadis itu adalah hukumnya marfu'. Kalau sanadnya sahih, maka hukumnya marfu'. Kerana para sahabat tak mungkin mereka nak beristihad dalam isu-isu ghaib. Dan kalau kita tengok balik, Syekh Al-Albani rahimahullah ada sebut juga pertambahan berkenaan dengan kedudukan Baitul Ma'mur ni setentang ataupun bertepatan dengan Kaabah yang ada di bumi ni. Kalau kita tengok dari sudut sanad ataupun periwayatan hadis tersebut, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, thabitah ataupun thabitatun bimajmu'i turuqiha.
sabit, sahih, apabila dihimpunkan ke semua jalur periwayatan. Maka insya-Allah hadis itu adalah sahih. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, kita dah bincang juga tadi berkenaan dengan ketakutan para malaikat. Apa dia? Malaikat-malaikat ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min khasyatihi musyfiqun dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Mereka takut. Kenapa? Kerana mereka kenal Allah. Sebab itu mereka takut. Sebab itu Allah sifatkan malaikat ni khasyah. Dia ada ketakutan yang datang daripada ilmu. Khauf beza dengan khasyah. Khauf ketakutan yang tak disertai dengan ilmu, tetapi khasyah ni dia lebih. Sebab tu Allah kata innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang takut ke Allah ni betul-betul khasyah kepada Allah ni ulama. Jadi malaikat adalah orang yang kita kata makhluk Allah yang paling mengenali Allah, sebab itu mereka paling takutkan Allah. Sebab tu Allah Taala sifatkan mereka takutkan Allah. Bahkan kalau kita tengok balik, Nabi SAW pernah ketika Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi diisrakan dan Nabi dinaikkan ke langit yang ketujuh. Kemudian Nabi SAW melihat Jibril kal halasil bali min khasyatillah ta'ala. Jibril melihat, Nabi melihat Jibril ni berselimut, memakai selimut dalam keadaan yang sangat ketakutan. Maksudnya kesejuk atau macam-macam kita kata tengah kegerunan. Nabi tengok malaikat Jibril itu dalam keadaan ketakutan. Min khasyatillah ta'ala. Kerana takut ke Allah. So bayangkan, sebab apa Jibril yang kita kata hebat ni takut? Kerana dia tahu Allah siapa. Kerana dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Sebab itu orang kita hari ni, kerana dia tak kenal Allah, sebab tu dia tak takut Allah. Sebab dia ingat diri dia tu Allah. Sebab dia ingat Tuhan tu ada dalam diri dia. Dia tak kenal Allah. Allah ada di mana-mana. Ataupun dia tak tahu Allah. Dia tak kenal Allah. Dia rasa diri dia Tuhan. Lalu dia buat apa yang dia suka. Dia menzalimi orang. Dia memukul orang. Dia menipu orang, dia menzalimi orang lain, dia merampas harta benda orang, dia buat benda-benda yang dia rasa macam dia adalah Tuhan. Sebab dia tak kenal Tuhan, sebab dia tak kenal Allah. Beza antara manusia yang jahil dengan malaikat Allah. Sebab itu kalau kita tengok malaikat-malaikat mereka sangat takutkan Allah. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan daripada Jabir bin Abdullah, Nabi kata marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal halasil bali min khasyatillah ta'ala. Aku pernah melalui perjalanan ketika aku diisrakan pada waktu malam bil mala'il a'la, itulah naik ke mala'il a'la, maksudnya kawasan kita kata apa, di atas Sidratul Muntaha, ataupun di kawasan kita kata di atas langit yang ketujuh. Maksudnya bil mala'il a'la ni Nabi nampak malaikat-malaikat, kan? Baik. Dan Nabi nampak Jibril. Macam mana Nabi nampak Jibril tu? So bayangkan Nabi SAW ketika Jibril turun di Gua Hira, Nabi takut. Kan? So bayangkan Nabi ketika Jibril turun di Gua Hira. Kan Nabi takut first time tengok Jibril ni, Nabi takut, Nabi balik sampai Nabi demam. Hampir demam. Zammiluni dathiruni. Nabi suruh Khadijah tolong selimut. Nabi tengok Jibril first time takut, lari balik ke rumah, takut, terkejut. Kemudian kali kedua Nabi tengok pun Nabi balik lagi, Nabi takut lagi kerana tak pernah tengok. Tapi ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok Jibril dekat langit yang ketujuh, bil mala'il a'la, dekat tempat malaikat. Nabi tengok Jibril ni macam mana? Nabi terkejut lah. Nabi kata wa Jibril kal halasil bali min khasyatillah ta'ala. Apa maksud kal halasil bali? Maksud al halas maksudnya kisaun yabsutu fi ardil bait. Iaitulah apa? Nabi SAW tengok apa Jibril ni macam kain selimut yang dibentangkan di atas muka bumi. Maksudnya dalam keadaan yang sangat gerun, yang sangat kita kata, ada juga ulama yang kata Jibril dalam keadaan berselimut, tetapi yang tepatnya dalam hadis itu disebutkan halasil bali, maksudnya kisak, yang ni dia macam kain yabsutu fil ardil bait, yang dibentangkan di atas muka bumi, kan? Maksudnya dia dalam keadaan yang takut, kegerunan. Jibril ni dalam keadaan yang takut sangat. So, beza kan? Beza bila Nabi first time tengok Jibril dengan Nabi naik ke
Malail A'la, yang naik ke sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit yang ketujuh, Nabi nampak malaikat Jibril yang sebenarnya di sisi Allah, maka Jibril itu adalah makhluk Allah yang kecil. Maksudnya makhluk Allah yang kecil, maksudnya dia takut ke Allah. Kan? Baik. Jadi kalau kita tengok balik, itu antara sifat-sifat peribadatan malaikat. Bagaimana perincian berkenaan dengan ibadat mereka dan sebagainya. Baik, kemudian kita nak tengok hubungan antara malaikat dengan Nabi Adam dan anak Adam, tunan Adam. Okay, kalau kita tengok hubungan antara malaikat dengan Nabi Adam AS dan keturunan Adam ini bermula awal lagi sebelum penciptaan Adam. Sebelum penciptaan Adam. Ketika mana dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika mana malaikat berada bersama dengan di sisi Allah, dan Allah berkata di hadapan para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. So Allah bagi tahu, Allah nak cipta manusia ni, Allah bagi tahu makhluk dia yang pertama Allah bagi tahu adalah malaikat. So pengetahuan tentang kewujudan manusia diketahui oleh makhluk Allah yang pertama yang mengetahui tentang penciptaan manusia, penciptaan Adam dan anak keturunannya. Siapakah makhluk pertama yang tahu tentang penciptaan manusia? Jawapannya malaikat. Bukan jin. Bukan syaitan, bukan jin. Malaikat. Jadi sebab itu kalau kita tengok balik, hubungan kita dengan malaikat ni lebih dekat sebenarnya berbanding hubungan kita dengan jin. Ya, kita ada hubungan yang dekat dengan jin, tapi kenapa kita nak berdamping dengan jin? Kenapa kita tak mau berdamping dengan malaikat? Ini persoalan. Ini persoalan yang kita kena ajukan kepada masyarakat kita hari ini. Kenapa kita ni nak berdamping dengan jin? Kenapa tak mau berdamping dengan malaikat? Sedangkan malaikat, dia adalah makhluk Allah yang pertama yang tahu tentang penciptaan manusia. Allah bagi tahu dia dulu. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Jin pun tak tahu lagi hubungan antara malaikat dengan manusia. Nampak? Dan kita tak bincang lagi malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita, yang ada menjaga kita. Malaikat hafazah, malaikat yang memayungi majlis ilmu, malaikat sayyahun, malaikat yang mencari majlis-majlis ilmu, malaikat yang mendoakan orang-orang beriman, malaikat yang berada yang mencatat amalan kita, yang menjaga kita hafazah. Persoalannya, kenapa kita nak berdamping dengan jin? Kenapa orang kita ni dia semangat nak berdamping dengan jin sampai dia terlupa malaikat tu sebenarnya sepatutnya dia kena dampingi malaikat. Macam mana kita nak dampingi malaikat? Jawapannya adalah dengan kita melaksanakan ketaatan. Baca Quran, salat, mentaati perintah Allah, menuntut ilmu, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, mengikuti sunnah Nabi. Itulah cara untuk kita berdamping dengan malaikat. Cuma kita tak nampak. Kan? Tetapi orang hari ini dia lebih nak pilih jin. Dia nak kawan dengan jin, dialog dengan jin, berdamping dengan jin. Tapi akhir sekali dia tertipu. Jin tu mengaku malaikat. Itu isu dia. Dia tertipu lah. Kata saya kawan dengan malaikat, saya nampak malaikat. Tetapi dia tak boleh beza antara malaikat dengan jin. Malaikat takkan menipu. Jin confirm menipu. Sebab itu bila jin menyamar jadi malaikat, kemudian dia mendakwa dia malaikat, bohonglah. Kerana malaikat takkan membohong. Itu antara kita kata apa? Persoalan yang kita kena timbulkan. Kenapa nak kawan dengan jin? Kenapa tak mau kawan dengan malaikat? Kenapa nak berdamping? Kenapa kita sanggup pilih berdamping dengan jin, kita tak berdamping dengan malaikat? Tapi Ustaz, saya berdamping dengan jin Islam. Macam mana engkau tahu jin itu Islam? Itu soalan dia. Kan, macam mana engkau tahu jin itu Islam? Jin pun macam-macam. Islam pun macam-macam. Jin Islam liberal ada. Jin Syiah ada. Jin musyrikin pun ada. Dia mengaku Islam tapi syirik juga. Jin Sufi pun ada. Jin Mu'tazilah pun ada. Sebagaimana kalau kita tengok pernah diriwayatkan daripada kisah tentang Imam Ahmad. Jin Syiah Asy-Sya'bi pernah cerita. Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi rahimahullah. Kan? Jin yang paling jahat sekali kata dia jin Syiah. Kan? Dan jin Kristian
Macam mana kita nak tahu jin itu Islam? Kan? Bahkan jin pun ada juga jin ahli bidah. Jin ahli bidah. Kunna tara'iqa qidada. Mereka kata, malaikat jin kata mereka ni ada pelbagai jalan, pelbagai jenis. Sebab itu macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak klarifikasikan dia ni jin Islam ke, jin baik ke, jin mukmin ke, jin munafik ke, jin kafir ke, jin apa? Kita tak boleh. Sebab benda gaib. Jawapannya kita kena melazimi ketaatan kepada Allah. Bukan kita nak cari jumpa jin ke, bukan. Kita melazimi ketaatan kepada Allah, melazimi sunnah Nabi, melazimi Al-Quran, melazimi majlis ilmu, melazimi manhaj para sahabat Nabi. Confirm malaikat akan dekati. Kalau kita melakukan ketaatan, malaikat akan dekat. Jaga kebersihan, tidak menggantungkan gambar di dalam rumah, tidak membela anjing di dalam rumah. Itu antara perkara yang kalau kita nak menjemput malaikat masuk ke rumah kita adalah dengan kita tidak melakukan maksiat, tak melazimkan maksiat di dalam rumah-rumah kita, tak menggantung gambar. Kerana malaikah, innal malaikah la tadkhul baitan fihi aswar. Atau kama qala sallallahu la tadkhulu fi baitin fihi suwar wal kalb. Surah wal kalb. Malaikat tak akan masuk di dalam rumah yang ada gambar, yang digantung gambar, dan juga yang ada anjing. Nak bela anjing boleh tak? Kalau nak bela anjing dekat kebun tak ada isu. Nak bela anjing jaga tanaman, jaga ayam ke, jaga kambing ke, bela dekat luar. Tapi jangan bela dalam rumah. Kan? Nak bela anjing untuk jaga rumah, tak ada isu, boleh, harus. Kan? Tapi jangan bela dalam rumah. Kalau bela dalam rumah akan berkurang sehari 1 qirat pahala kita. Dan takkan dimasuk malaikat. Malaikat akan masuk. Gambar, jangan gantung. Jangan gantung gambar dalam rumah. Tapi ustaz, gambar album macam mana? Gambar album simpan, tak digantung. Tak perlu gantung, tak perlu letak frame, simpan dalam album. Gambar dalam phone, gambar dalam phone tak apalah sebab dia simpan dalam, dia tak digantung. Kalau gantung maka malaikat tak akan masuk. Itu apa yang Nabi SAW bagi tahu. Malaikat juga tak suka bau busuk. Innal malaikata tata'adza kama tata'adza banu Adam, kama yata'adza banu Adam. Malaikat merasa sakit, merasa tak selesa dengan apa yang anak Adam pun rasa tak selesa. Maksudnya kenalah pakai wangi-wangian. Nak solat kan, bagi perempuan janganlah pakai kat luar rumah kerana membawa fitnah. Dan Nabi SAW sebut sebagai fa inna hazaniyah. Mana saja perempuan yang memakai wangi-wangian di luar rumah, maka ianya adalah perempuan pezina. Kerana kita kata fitnah yang dibawa. Jadi pakai kat rumah bersama suami, dan kat rumah tak ada isu. Tetapi jangan pakai kat luar. Itu khusus untuk perempuan. Tetapi bagi lelaki tak jadi masalah. Di rumah pasang wangi-wangian, pasang bukhur ke, bagi wangi, bagi kan, selain daripada kita pun happy. Mana ada orang yang busuk-busuk, dia seronok, dia akan happy kalau wangi. Pasanglah apa benda wangian apa yang halal, kan, bukhur ke, apa lagi sekarang ni ada apa dia, macam-macam jenis wangian kan sekarang kan. Okay. Supaya apa? Supaya kita tahu bahawasanya, kita merasakan bahawasanya malaikat-malaikat Allah juga akan mendatangi. Ditambahkan lagi dengan kita mengimarahkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran, dengan majlis ilmu, dengan solat sunat, dengan solat zikir dan sebagainya, maka itu akan menghadirkan malaikat, akan memayungi, akan memberkati. Tetapi kalau kita duduk dalam keadaan yang kotor, penuh maksiat, rumah tu tak tahulah rumah ke, sarang tikus ke, apa benda ke, kotor, busuk, tak terurus, itu syaitan dah datang. Kan? Itu jawapannya mudah. Sebab itu kalau kita tengok rumah bomoh ni, dia tak boleh, rumah dia mesti, dia tak boleh wangi-wangi. Kalau wangi pun wangi kemenyan yang tertentu lah, wangi bau-bau kemenyan yang ada maksud dia tertentu dan sebagainya. Kemudian akan ada gantungan-gantungan gambar, kemudian dipenuhi dengan mantra-mantra syirik,
Kan? Berbeza dengan ahli tauhid. Kan? Berbeza dengan ahli tauhid. Itulah juga rumah, maksudnya kita kena imarahkan dengan peribadatan, zikir kepada Allah. Bukan kita imarahkan dengan maksiat. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi hubungan antara kita dengan malaikat-malaikat ini sangat banyaklah kalau kita nak sentuh. InsyaAllah mungkin kita akan sentuh pada sesi yang akan datang. Pentinglah untuk kita tahu tentang apa hubung kait antara kita sebagai manusia dengan makhluk Allah ataupun hamba Allah yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai hamba-hambanya, iaitulah malaikat-malaikatnya yang mulia. Baik. Jadi ada rasa cukup setakat ini perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan. InsyaAllah kita bertemu lagi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada soalan. Ada soalan? Dekat chat. Assalamualaikum Ustaz. Betul ke satu sayap malaikat itu tutup separuh bumi, hadis sahih ke? Bahkan bukan tutup separuh bumi. Dalam hadis satu sayap malaikat itu menutup ufuk timur dan barat, bukan separuh bumi, timur dan barat, satu ufuk. Besarnya malaikat. Wallahu taala a'lam. Hadis itu hadis sahih. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.